Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Terbang tinggi burung helang, menjunam turun menangkap ikan. Jika mahu hati tenang, berzikir selalu ingat Tuhan. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Dah berzikir ke belum? Kalau belum berzikir, jomlah sama-sama kita berzikir. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dapatkan yang original baru beli. Begitu. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Saya doakan yang ada urusan hari ini dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah dapat diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sering mendengar orang mengatakan Allah tak adil. Orang lain kaya, aku tak kaya. Orang lain bahagia, aku tak bahagia. Ini tidak adil. Abang kata Alhamdulillah ya. Tapi adakah Allah itu tak adil? Inilah yang kita nak bicarakan pada pagi ini dengan tajuknya Allah Maha Adil. Bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Ya. Baik, jadi kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang ada kemusykilan nak ajukan soalan, boleh buat panggilan ke 0377261603 atau boleh ajukan ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini iaitu Allah Maha Adil. Baik, jadi saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Makasih Da'i Hakim. Seterusnya muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bicara kita pada pagi ini berkenaan dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasakan ini adalah tajuk yang agak sukar bagi saya lah. Sebab kita nak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dibangkitkan oleh Da'i Hakim tadi, ya, ada orang tak puas hati, kenapa orang ni sihat, aku ni sakit, ya. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah taala adil, sudah tentu semuanya sihat, tak ada orang sakit, ya. Kenapa ada orang kaya? Kenapa aku jadi miskin? Kalau Allah taala adil, sudah tentu Allah taala bagi aku ni kaya, semua orang kaya, tidak ada orang miskin. Kenapa ada kebuluran? Kenapa ada peperangan, ya? Di mana adilnya Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila saya nak bercakap dapat tajuk ni pun saya rasa berat nak hurai, ya. Berat nak hurai. Kalau kita sekadar hukum halal haram, mudah sikit, ya. Sebab bila halal ada dalam hadis, ada dalam Quran. Bila maknanya ada direct lah, direct, mudah sikit, ya, direct, langsung ada, ya. Bila bercakap soal hukum haruskah tak harus makruh, mudah sikit, ya. Ada direct dalam Quran, ada direct dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita nak bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala ni, ya, ghaibul ghaib, ya, ghaibul ghaib. Dia bukan sekadar ghaib biasa, dia ghaibul ghaib. Dia lapisan lagi tu, ya. Bukan ghaib lagi. Akhirat tu ghaib dah. Ni ghaibul ghaib. Kalau istilahnya lah, ya, ghaibul ghaib, lebih ghaib daripada ghaib lagi, ya. Allah Ta'ala tu ada, tapi ghaibul ghaib, ya.
gitu. Jadi ini satu perkara yang sukar ya, satu perkara yang sukar bagaimana kita nak faham adilnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang pentingnya ialah dua perkara lah yang saya nak sebut pada mukaddimah ini, ayat Al-Quranul Karim tentang Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazlimu rabbuka ahada." Ya, "Wala yazlimu rabbuka ahada." Iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada sesiapa pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Sebab adil ni lawannya zalim. Ya, adil lawannya zalim. Allah taala tu adil. Allah taala tidak zalim. Maka Allah taala menyatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Allah taala tidak zalim kepada sesiapa pun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua lebih kurang sama, Allah taala sebut di dalam surah Yunus, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yazlimun nasa syai'a, tidak zalim terhadap manusia akan sedikit pun. Sikit pun Allah taala tak zalim. Tapi yang zalim tu siapa? Walakinnan nasa anfusahum yazlimun, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dua ayat ni memberikan asas kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu bersifat adil dan Allah Ta'ala tidak zalim sama sekali. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi dua ayat yang Ustaz utarakan kepada kita semua ini tentang yang Allah ini maha adil, Allah tidak zalim walaupun sedikit. Baik, kita nak raikan soalan pertama di pagi ini. Muhammad Zakaria Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah itu maha adil? Adakah Allah maha adil terhadap hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa sahaja, atau Allah adil kepada semua makhluk termasuk yang bukan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Zakaria atas soalan. Cantik soalan ini tentang maksud adil, Ustaz. Baik, adil ni dalam bahasa kita dia bukan makna sama. Ini dalam bahasa kita lah ya, definisi kita ni ya. Para ulama menetapkan maksud adil ni wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil ya. Kalau sama tu lain. Sebahagian daripada kita faham sama tu adil, adil tu sama, bukan ya. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya antara anak lelaki, anak perempuan, oleh kerana bersikap adil, anak perempuan kita belikan telekung, tudung, anak lelaki kita belikan songkok, belikan kepiah. Kalau kita bersikap sama, maknanya anak perempuan belikan telekung, beli tudung, anak lelaki pun beli telekung, tudung juga. Itu sama sama itu bukan adil, itu bangang. Ya. Jadi adil ni tengok keadaan tengok keadaan. Macam kepiah kita ni, kita letak kat kepala songkok ya. Kalau kita letak dekat kepala lutut, kan? Itu tidak adil ya. Dia mesti letak pada tempatnya ya. Jadi wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Itu maksud kita nak faham adil itu. Jadi soalan tadi, Allah Ta'ala adil, adakah Allah Ta'ala adil hanya kepada orang yang beriman? Bagaimana pula Allah Ta'ala bersikap adil ataupun tidak kepada orang yang tidak beriman? Ya? Maka jawapan dia, Allah Ta'ala bersikap adil kepada semua manusia. Tak kira bukan Islam. Tidak kira Islam ataupun tidak Islam. Semuanya Allah Ta'ala bersikap adil. Kerana apa? Kerana kita baca dalam Quran, dua ayat Al-Quran tadi yang menjadi asas kepada kita, iaitu Allah Ta'ala tidak membezakan ya, bahawa Allah hanya bersikap adil kepada Islam, yang tak Islam Allah tak adil. Tidak. Kerana ayat tadi itulah. Ayat tadi kata tadi, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak zalim terhadap manusia sama sekali. Allah tak kata innallaha la yazlimul ladzina amanu syai'a. Allah tak zalim kepada orang yang beriman sama sekali. Kalau dalam Quran dikatakan begitu, kita boleh faham Allah hanya bersikap adil kepada orang beriman. Kepada yang tak beriman Allah tak adil. Tidak.
Tetapi Allah Ta'ala guna perkataan nas dalam Al-Quran. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Manusia tu, Allah tak zalim kepada manusia. Sebab itu bila kita tengok bahasa dalam Al-Quran, bila sebut manusia ini, dia merangkumi semua sekali. Ya. Misalnya tuan-tuan, bila kita lihat perkataan manusia, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Itu makna khusus untuk orang beriman. Satu lagi ayat, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu merangkumi semua orang, sama ada yang beriman ataupun tidak beriman. Jadi para ulama menyatakan kalau ayat awal-awal diturunkan di Mekah itu, Allah Ta'ala gunakan ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kerana tak ramai lagi orang beriman. Betul. Ya? Tapi bila ayat di Mekah tu, ayat nak suruh semayang, ayat nak suruh puasa, ayat nak suruh laksana hukum qisas dan sebagainya, Allah Ta'ala mulakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Wahai orang beriman, kutiba alaikumul qisas. Itu satu. Yang keduanya, kita tengok dalam perkataan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, sampai habis. Allah Ta'ala guna perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, kami jadikan kamu daripada pasangan lelaki dan wanita. Kalau wanita tak jadi anak, kalau lelaki tak jadi anak. Jadi Allah gunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Islam kata Islam kah, beriman kata iman, masuk dalam ayat ni. Jadi bila Allah Ta'ala kata innallaha la yazlimun nasa syai'a, Allah Ta'ala tidak zalim terhadap manusia sikit pun. Manusia itu Islam dan bukan Islam, semuanya di bawah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jadi jawapannya Allah itu maha adil kepada semua orang beriman ataupun tidak beriman. Baiklah, soalan seterusnya. Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah jika akidah seseorang itu memahami Allah Al-Adil, yang maha adil, ia akan menjauhi penindasan dan perbuatan zalim, malah tidak akan ragu pada ketetapan takdir Allah untuknya? Yang kedua, bagaimanakah untuk memahami Allah Maha Adil dalam meletakkan hukum dan sesuatu ketetapan? Contohnya, ketetapan dalam perkahwinan dan hukum pada penceraian. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama tentang Allah Ta'ala tu adil. Bila Allah Ta'ala tu adil, kita akan bersikap adil dan kita tidak zalim. Ya. Ini disuruh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi bersabda, inna lillahi ta'ala 99 isman mi'atun illa wahid. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini 99 nama, 100 melainkan satu. Apa dia hal tu? Maksudnya 99 lah. Banyak lagi nama Allah Ta'ala ya. Ada lagi nama Allah Ta'ala ya yang Allah Ta'ala simpan ya. Tapi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagi Allah Ta'ala 99 nama. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahsaha dakhalal jannata. Sesiapa yang ihsa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa dia makna ahsaha? Mengihsa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sebahagian ulama, ahsa ni maksudnya menyebut-nyebut nama Allah. Siapa yang sebut nama Allah, dakhalal jannata, masuk syurga. Allah. Makna dia ulang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Al-Adlul Latif. Sebut ulang-ulang ni masuk syurga. Mudah sangat masuk syurga. Kalau tak semayang, tak. Nabi sebut siapa yang sebut nama ni ulang-ulang dia masuk syurga. Mana tak semayanglah. Tuan-tuan, orang yang tak semayang dia tak teringin nak sebut nama ni. Betul. Ya. Orang yang semayang pun belum tentu terus sebut lagi. Kan? Rasa tu. Kan? Belum tentu diulang lagi. Dai hakim pun tak sebut lagi dah. 99 semayang. Bagi orang yang semayang pun tak sebut. 99 ni tak ulang tiap-tiap hari. Betul. Orang yang tak semayang lagilah tak sebut. Jadi maknanya dia sifat kesempurnaan.
Makna orang semayang, orang rajin puasa, baca Quran, barulah tergerak hati dia nak sebut nama Allah 99 ni. Satu. Itu makna ahsaha. Bilang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tafsiran yang kedua, kata para ulama, ahsaha, ihsa nama Allah Taala ni ialah menghafal nama Allah. Dia boleh hafal 99 nama. Makna dia nak hafal tu, dia tergerak nak baca. Orang ni orang rajin baca Quran lah ya. Orang rajin baca Quran. Makna kita hafal 99, insya-Allah jadi sebab mudah untuk kita masuk dalam syurga. Yang ketiga ni, tafsiran yang ketiga, nak jawab soalan ni, kalau orang tu faham Allah Taala adil, dia tak akan zalim. Iaitu kata para ulama, sesiapa yang ahsa 99 nama, maksudnya apa? Maksud yang ketiga, dia menghayati sifat-sifat Allah Taala. Allah Akbar. Dia menghayati sifat-sifat Allah Ta'ala, lalu dia bersifat dengan sifat yang sepatutnya. Jadi dia bila dia baca sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala tu Maha Pemurah, Maha Pengasih, dia pun cuba menghayati bersikap rahmat. Bila dia baca Allah Ta'ala Al-Adlu, Maha Adil, dia pun cuba menghayati bersikap adil. Allah Ta'ala bersikap adil, dia pun bersikap adil. Yang sepatutnya lah. Tapi kalau Allah Ta'ala mutakabbir, tak boleh lah. Allah Ta'ala maha takabur, tak boleh lah kita nak sifat. Yang sepatutnya yang boleh kita contohi. Jadi bila orang faham menghayati Allah Ta'ala maha adil, dia menghayati, dia tidak akan zalim. Dia tidak akan zalim. Itu satu. Yang keduanya tadi soalan tentang bagaimana meletakkan hukum dan ketetapan. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adil sebenarnya. Adil sebenarnya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita semayang sehari 17 rakaat. Pernah tak dengar cerita ada orang mati pasal semayang 17 rakaat sehari? Yalah, adalah orang masa semayang tu mati. Tapi ajal dah sampai kan? Tapi doktor buat laporan kata dia ni mati sebab apa? Pasal semayang sehari 17 kali mati. Sebab tu dia tak ada lagi kan? Adilnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita semayang sehari 170 rakaat, pensan kita. Kan? Cuma Allah Ta'ala takdir kita semayang 17 rakaat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala wajibkan kita puasa setahun, sebulan saja. 11 bulan boleh makan. Sebulan je tak boleh makan. Sebulan Ramadan tak boleh makan tu siang saja. Malam kita boleh balun apa kita nak makan. Tu qada Ustaz. Kita boleh qada balik kan. Kadang sama ajalah. Mana kita makan sehari, katalah 4 kali sehari, kata pagi, tengah hari, minum petang, makan malam. Bulan tak puasa. Bulan puasa, buka puasa. Lepas tu sembahyang maghrib. Kan? Lepas tu baru makan berat pula 2 kali dah. Lepas tarawih 3. Kan? Lepas tu tadarus Quran sikit, ada jamu lagi. Besok balik rumah makan lagi. Sahur pula 6 kali sehari. 6 kali sehari kan. Maknanya adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi puasa sebulan sekali, itu pun siang saja. Adilnya Allah Ta'ala. Baik, dalam masalah perkahwinan dan sebagainya, adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lelaki ada tanggungjawab, perempuan ada tanggungjawab. Lelaki diberi kuasa mentalak, perempuan tak diberi kuasa mentalak. Apa hikmah? Kalau kita tengok adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok bagaimana keadaan emosi seorang lelaki dengan emosi seorang perempuan. Kan? Lain kan? Lain. Kalaulah perempuan tu diberi kuasa talak, agak-agak cerai ni lagi banyak kan, lagi sikit. Agak-agak lah. Agak-agak kan? Wallahu a'lam kan, mungkin lagi sikit. Kan? Mungkin lagi banyak. Tapi cuba kita tenung tengok apa hikmah Allah Ta'ala bagi kuasa talak kepada wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu wahai suami menceraikan isteri kamu. Allah Ta'ala tak pernah kata wa idza talaqtun azwaja, apabila kamu wahai isteri menceraikan suami kamu. Tak ada. Talaqtum. Tum tu makna kamu wahai lelaki, wahai para suami. Wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrih. Kan? Pegang dengan elok ataupun lepas dengan elok. Itu adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kuasa talak kepada lelaki, Allah Ta'ala tetapkan lelaki kena bagi nafkah. Kan? Lelaki kena bagi nafkah. Nafkah isteri dengan nafkah anak-anak. Jadi maknanya suami ni dia pegang soal nafkah, dia beri kuasa cerai. Kalau dia tak pegang kuasa nafkah, kan?
Aku tak ada apa tanggungjawab kan. Cerai senang sikit. Tapi aku nak cerai ni, aku kena bayar nafkah. Aku minang dulu dah habis 12,000, 13,000 kan. Ada slow sikit. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Jadi cuba kita renung balik, ada tak hari ini diri kita sebut nama Allah, hafal nama Allah dan kita hayati nama Allah. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang Allah Maha Adil bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Jadi kepada anda yang ada soalan, boleh sahaja ajukan dengan membuat panggilan ke 0377261603 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk belanja butang like, komen dan tekan butang kongsi, insya-Allah. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, dia sebut juga tentang Allah Maha Adil ini. Adakah Allah Maha Adil itu sama di dunia dan juga di akhirat? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Rahimah Saad bertanya, Assalamualaikum Dr. Nizam, Da'i Hakim dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sifat Maha Adil Allah, banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Maha Adil di dunia dan di akhirat. Soalan saya, adakah perbezaan antara Maha Adil Allah di dunia dengan Maha Adil Allah di akhirat? Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita beriktikad Allah Taala Maha Adil ya. Di dunia lagi Allah Taala itu adil ya. Itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga dengan di akhirat. Cuma sudut pandang kita lah sebagai manusia ini, kita nampak Allah Ta'ala tak adil. Sudut pandang kita ya. Bila kita ditimpa suatu perkara yang kita tak suka, kita merintih, kita kadang-kadang marah, kenapa benda ni berlaku kepada aku? Ya. Situ kadang-kadang terbit, Allah Ta'ala ni tak suka kat aku, Allah Ta'ala ni tak adil. Ya? Orang yang diujilah, ya? Kita yang diuji dengan masalah rumah tangga sebagai contoh. Kadang bila syaitan bisikkan Allah Ta'ala ni tak adil kepada aku. Ya? Kita yang diuji dengan masalah penyakit, Allah Ta'ala tak adil kepada aku. Ya? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha adil. Saya ingat kalau kita kaji betul-betul, tak ada seorang manusia pun yang sempurna. Sebaliknya semua ada masalah. Betul. Ya. Kita tengok orang kaya dengan orang miskin, ialah kita nampak orang kaya tu sempurna. Betul. Seronok, bahagia dan sebagainya ya. Kan? Jadi kita yang kurang sikit ni, kalaulah aku kaya macam dia dan sebagainya, seronok kan. Ni Allah Taala tak adil ni. Ya, Allah Taala tak adil. Kenapa Allah Taala bagi dia kaya? Kenapa Allah Taala bagi aku ni miskin? Allah Ta'ala ta'adil. Tuan-tuan, ya betul, dari satu sudut kita nampak orang tu kaya tu. Kita nampak pakaian dia, kereta dia hebat dan sebagainya. Tapi dia tak ada masalah kah? Dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah penyakit. Oh, kan? Cakap Ustaz. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Dia tak ada masalah rumah tangga. Kan? Ada. Itu dah tentu ada. Kan? Kalau tengok yang dia orang kaya ni dia makan banyak mana? Orang kaya ni makan banyak mana? Perut kita tuan-tuan sama banyak je. Orang kaya pun besar ni, ya. Perut Da'i Hakim dia tu saya pakai baju besar tu. Nak kabur kan? Perut kita tuan-tuan sama besar. Kaya pun besar ni, miskin pun besar ni juga. Maknanya yang miskin makan satu roti canai cukup, ya, sampai tengah hari makan begini. Yang kaya pun satu roti canai cukup. Kadang-kadang tak habis satu roti canai. Kan? Adilnya Allah Ta'ala. Betul. Kan?
Kadang-kadang dia ada penyakit lagi. Sebab dia mewah, hidup mewah, tak buat kerja. Badan penyakit, wallahualam. Yang susah ni duk buat kerja, peluh dan nampak susah. Tapi sihat. Betul. Jadi itu kita nak kena lihat tu. Sudut yang lebih luas. Ya? Jadi jangan pandang, aku ni miskin, Allah Ta'ala tak adil pada aku. Kan? Jangan ukur dari sudut Jangan situ. sebab semua manusia ada masalah. Betul. Semua manusia ada masalah. Jadi itu saya nak sebut Allah Ta'ala Maha Adil. Cuma kadang-kadang sudut pandang kita itu. Ya, sudut pandang kita tu. Tapi kalau di akhirat, itu mutlak. Ya. Itu mutlak. Dan kita pun tak boleh nak pertikailah. Kita akan nampak betul-betul keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Di dunia ni kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak, kita pertikaikan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia beginilah macam hadis Nabi SAW. Ya? Allah Ta'ala ni bersifat rahmat. Allah Ta'ala ni bersifat rahmat. Dan dalam hadis kalau tak silap saya, disebut Allah Ta'ala ada 100 rahmat. Ada 100 rahmat. Allah Ta'ala bagi satu rahmat daripada 100 itu untuk kehidupan dunia. Allah. Satu daripada 100 itu Allah Ta'ala bagi untuk kehidupan dunia. Allah. Ini kita dapat rahmat ni, dapat hidup apa semua, makan senang apa semua, sihat apa semua ni dengan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala simpan 99 bahagian rahmat di akhirat nanti. Subhanallah. Di dunia pun Allah dah rahmat dah. Tapi satu bahagian je. Di akhirat Allah bersifat rahmat 99 bahagian. 99%. Mungkin kalau kita boleh faham hadis tu, di dunia ni Allah Ta'ala dah adil dah. Cuma mungkin tak banyak. Bila tak banyak tu kita tak apa nampak sangat. Tapi mutlak di akhirat. Mutlak di akhirat. Wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Allah itu Maha Adil di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Siti Rohani Mursid dari Banting. Ya, apa khabar puan? Alhamdulillah sihat hari ini. Alhamdulillah. Silakan. Ini Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tajuk Allah Adil. Ya. Saya ingin bertanya, pasangan suami isteri lah misalnya, kalau selalunya pasangan suami isteri ni salah seorang sakit penat, suami sakit selalunya lah, isteri kena menjaga. Jadi apakah itu Allah Adil sebab dia tak bagi dua-dua sakit sama-sama? Itu minta pandangan Ustaz. Itu saja soalan saya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rohani dari Banting, Selangor yang sudi membuat panggilan ke kita bertanyakan tentang Ustaz. Ialah kadang-kadang hari ini ada suami isteri. Suaminya sakit tenat, isterinya tak sakit. Adakah itu adil? Mana isteri kena jaga suami? Bagaimana Ustaz? Baik. Suami sakit, isteri sihat, baguslah tu. Kalau suami sakit, isteri pun sakit, ya, isteri tak boleh jaga suami, suami tak boleh jaga isteri, kan? Kan? Ini adil Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cuma kadang-kadang kadang-kadang kita tak nampak lah. Orang yang kena tu pun kadang-kadang tak nampak. Kita yang memerhati ni pun kadang-kadang tak nampak. Kesian kat orang tu kan. Kan kenapa Allah Ta'ala uji dia macam tu? Allahu'alam, kita tak tahu kan. Mungkin Allah Ta'ala nak angkat darjat dia, satu. Mungkin Allah Ta'ala nak kifarat, ada kesalahan dia dulu. Allahu'alam, kita tak tahu kan. Ya. Tapi itu keadaan ya. Jadi sini bila kita lihat tu maknanya ini sebagai satu ujian. Sebab situ kata susah kita nak bicara sifat adil Allah Ta'ala ni. Betul. Kan? Cuma yang mudah kan, dia ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan mati, Allah Ta'ala yang menjadikan hidup. Mati dan hidup tu. Ya? Mati hidup tu. Kenapa? Hikmah dia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Ta'ala uji di kalangan kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Itu hikmah kejadian kita. Jadi Allah Ta'ala bagi seorang ni sakit, Allah Ta'ala nak uji dia. Macam mana? Dia sabar ataupun tidak. Allah Ta'ala bagi masyarakat sekeliling tu sihat, Allah Ta'ala nak uji, sanggup nak bantu orang sakit ni. Diuji juga masyarakat tersebut. Masyarakat diuji. Jadi orang miskin diuji dengan kemiskinan, sama ada dia bersabar ataupun tidak. Orang kaya diuji dengan kekayaan, sama ada dia bersyukur ataupun tidak. Dia bayar zakat ataupun tidak, dia
bantu orang ataupun tidak, Allah Ta'ala uji dia. Kan? Allah Ta'ala adil. Kalau Allah Ta'ala bagi semua orang miskin, Betul. tak nampak keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi semua orang kaya, tak ada orang miskin langsung. Kan? Tak nampak keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita yang nak mengatur, kita nak mengatur. Allah Ta'ala tu adil, Allah Ta'ala tak zalim. Kita yang nak mengatur dan sebagainya. Kerana ini tempat ujian bagi kita. Jadi balik kepada soalan, suami sakit, isteri sihat boleh jaga. Kadang-kadang isteri sakit, suami sihat, suami jaga. Maknanya ujian bagi isteri, dia sabar atau bagi orang yang sakit, sama ada suami atau isteri, sabar atau tidak. Ujian bagi pasangan dia yang sihat, sama ada sanggup bersama, susah senang dan sebagainya. Itu masing-masing. Kan? Wallahu alam. Betul, saya sangat setuju apa yang Ustaz cakapkan tadinya. Allah itu maha adil. Semua orang diuji. Baik berkata Ustaz, dia ni miskin ataupun kaya, dua-dua diuji. Orang miskin diuji dengan kesabaran, dan orang kaya diuji sama ada kita nak tolong ataupun tidak. Baiklah, tadi Ustaz ada sebut tentang kifarah. Kita ada soalan yang berkaitan kifarah oleh sahabat kita di Facebook, Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, adakah kifarah itu boleh kita katakan sebagai tanda Allah itu maha adil? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Taiping, Perak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Sairul atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kifarat dalam ni maksud dia kifarat kita kena sesuatu lah. Kita kena sesuatu benda yang kita tak suka. Itu kifarat tu. Kan? Bila kita demam, itu kifarat tu, ada dosa kan. Bila kena COVID, kifarat tu kan, contoh lah kan, contoh sensitif lah kifarat jadi kadang-kadang tu kadang-kadang tu betul lah, kadang-kadang tu mana supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau kita tak dikifaratkan, kita kekal dalam maksiat, kita kekal dalam derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana rugilah kita. Mana masuk akhirat nanti dosa kita terlalu banyak. Allah. Sekarang kita buat dosa tu, terkena sekali. Kifarat untuk aku ni. Dulu aku tipu orang, sekarang orang tipu pula aku. Sebagai teguran kan. Kita rasa sedar, kita rasa insaf. Adil Allah Ta'ala kepada kita kan. Kalau Allah Ta'ala biarkan kita hanyut begitu saja kan, kita akan salahkan Allah Ta'ala di akhirat. Macam kita lah tuan-tuan, kita sayang pada anak kita, dia datang package ni, sifat adil, sifat rahmat, sifat kasih sayang dan sebagainya. Oleh kerana kita adil pada anak, kita sayang kepada anak, kita rahmat kepada anak, kita suruh anak kita buat benda yang dia tak suka. Kita tak bagi dia buat benda yang dia suka. Main game sebagai contoh kan. Main game. PKP ni adakah kita biarkan? Okey, oleh kerana PKPB ni selama sebulan ayah benarkan boleh main sehari 8 jam. Seronok anak tu. Pasal ayah ni adil. Kan? Sebab ayah pun main sama. Ayah kan. Itu tidak ada adil, tidak ada rahmat dan sebagainya. Okey, boleh main. Tapi sejam saja, sehari sejam 2 jam saja. Kan? Yang lain tu kena basuh baju, yang lain tu kena belajar. Pasal kita ada rahmat, kita adil kepada anak-anak. Kita letakkan pada tempat yang sepatutnya. Sepatutnya. Soalan tadi pasal apa tahu? Tentang kifarah Ustaz. Tentang kifarah. Tentang kifarah kan. Jadi begitulah maknanya Allah Ta'ala tak biarkan. Allah Ta'ala sebagai teguran. Kalau kita kena benda tu, kifarat kepada kita. Tak kena pada orang lain boleh ambil i'tibar, ambil ibrah. Itu adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi baguslah maknanya kita pandang dari sudut tu. Kita pandang dari sudut wallahu a'lam. Betul sebab hari ini kifarah itu sebagai teguran. Kadang-kadang kita lalai Ustaz tak kala iman kita kurang, kita lalai. Datang teguran, ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz dan semua warga kerja TV3 dan TV9, semoga semua dalam rahmat Allah Ta'ala. Amin. Okey, soalan saya nak tanya Ustaz. Di atas dasar berusaha dan bertawakal, bolehkah kita berkata,
Allah Maha Adil yang telah menetapkan rezeki aku ni sama ada menjadi susah ataupun senang. Seolah-olah kita mengeluh. Itu je pandangan saya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh yang bertanya tentang ialah hari ini bila kita usaha bertawakal kan. Kita mengatakan tak apalah, biarlah aku susah sebab Allah dah tetapkan aku susah. Jadi adakah itu adil? Ustaz? Baik, soalan Allah Ta'ala dah tetapkan aku susah, aku berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ialah satu sudut kita kena berserahlah, ya, serah kepada Allah Ta'ala, ya. Tetapi satu lagi sudut ialah Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Betul. Berserah kepada Allah, dan satu laginya disuruh kita berusaha. Ya. Jadi kita kena ada dua imbangan ni. Ya. Kena ada dua imbangan. Berserah kepada Allah dan kita juga kena berusaha. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila kamu telah berazam. Telah berazam. Maknanya apa? Telah berazam, telah membuat perancangan. Telah berusaha melaksanakan perancangan. Usaha apa semua tu dah laksanakan. Ini kata usaha ni, bahagian usaha. Fatawakkal, maka bertawakal, serah. Serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran imbangan di antara tawakal, berserah dengan berusaha. Jadi kita tak boleh ambil satu bahagian je, satu sayap je. Ambil aku bahagian tawakal, serah je. Usaha aku tak mau ambil. Kita tak boleh ambil bahagian usaha je, aku usaha betul-betul. Aku tak mau tawakal kepada Allah. Tak boleh ke? So dia kena seimbang, selari tu. Ya? Kita kena ada usaha dan kita ada kena penyerahan, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, telah usaha, fatawakkal, berserahlah kepada Allah. Dan Nabi SAW sebut dalam usaha dan tawakal, i'qilha wa tawakkal. Ikatlah haiwan kamu tu, mungkin unta ke, i'qilha, ikatlah haiwan kamu tu, ikat dulu, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mesti ada tu. Betul. Ya, seiring. Sama jugalah kita nak hadapi COVID, nak lawan COVID, ya. Kita kena ada penyerahan, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim tentang apabila Allah Ta'ala kenakan manusia bil ba'sa'i wad dharra. Ba'sa'i wad dharra. Allah Ta'ala uji manusia ini dengan penyakit. Allah Ta'ala uji manusia ini dengan kesusahan. Ya. Bila sebut masalah ba'sa, masalah dharra, penyakit, kesusahan dan sebagainya, salah satunya ialah Allah Ta'ala nak kita tadarru' kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada hukum Allah, kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu bahagian. Tapi pada masa yang sama kita kena usaha. Jangan kita usaha aja, kita buat macam ni, confirm COVID akan turun. Tak. Kita buat macam ni, insya-Allah. Ni usaha kita. Kita bertawakal kepada Allah. Kita tak payah buat apa. Tak payah buat. Kita tawakal je. Allah Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kalau Allah esok nak hapuskan COVID, selesai. Allah Akbar. Betul. Allah Maha Kuasa. Tapi itu kata imbangan. Imbangan di antara usaha dan tawakal. Usaha ni kena pelbagai lah. Usaha ni pelbagai lah. Pendekatan tu kena macam-macam lah. Macam ni tak berjaya, macam ni pendekatan. Tapi kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu kepada usaha dan tawakal. Macam sekarang kan kita diuji dengan ekonomi, diuji dengan COVID. Kena ada usaha, kena ada ikhtiar, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, kepada keluarga besar dan Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dan terima kasih juga kepada anda yang stay at home, yang tidak ke mana-mana jikalau tiada kerja, kerana kita masih lagi dalam usaha memutuskan rangkaian COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan di pagi ini. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Muhammad Izzuddin. Tu dia nama. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Nizam, Dai Hakim dan kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika kita lihat kepada kejadian manusia, ada manusia dilahirkan sempurna tubuh badan dan akal fikiran, dan ada manusia dilahirkan adalah sebaliknya. Adakah kejadian tersebut menunjukkan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Adil? Mohon perkongsian Ustaz, Pasir Mah, Kelantan. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin dari Pasir Mah, Kelantan atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Soalan ada manusia sihat, ada tangan ya, kaki elok, boleh berjalan dan sebagainya ya. Ada manusia yang tidak ada tangan, kita yang boleh melihat, ada manusia yang tidak boleh melihat, kita yang boleh mendengar, ada manusia yang dilahirkan tak boleh mendengar dan sebagainya ya. Adakah itu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ya? Ini maknanya kejadian asal lah, kejadian asal, bukan baru berlaku ya. Bukan baru berlaku ya. Maknanya lahir-lahir mata tak nampak, lahir-lahir tak ada tangan ya. Ini kita susah nak jawab ni. Macam mana kita nak kata Allah Taala ni adil ni? Ya. Macam mana gitu? Ini yang saya kata susah kita nak jawab sebab kita nak berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pasti benda ni dia ada hikmah. Dia ada hikmah, ya. Sebab itu kita tak boleh nak soal. Sebab apa Allah buat begini, sebab apa? Sebab Allah buat bukan kerana sebab. Ya, Allah tidak mengambil sebab, ya. Yang mengambil sebab ni kita, ya. Kita buat macam ni, kenapa kita makan? Sebab lapar, nak bagi kenyang makanlah, kan. Kenapa kita minum? Pasal kita dahaga, minumlah nak pergi. Kita ada sebab, musabab. Allah dia tak perlu kepada sebab. Oh, kenapa Allah buat begini? Oh, kalau Allah Taala tak buat macam ni, Allah Taala jadi lemah. Tak boleh. Kan Allah Taala tak ada sebab. Ya. Jadi jadi kita nak kena melihat, memandang sesuatu itu dari sudut hikmah kejadian. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan begini? Yang dasarnya Allah Taala tu adil. Betul. Ya. Dan dalam Quran ya, dalam Quran Allah Taala dah saya baca tadi, wala yazlimu rabbuka ahada, satu. Allah Taala tidak zalim kepada sesiapa pun. Ya, yang dilahir sihat Allah Taala tidak zalim, yang dilahir tak sihat pun Allah Taala tak zalim. Wala yazlimu rabbuka, itu dasar. Cuma sama ada kita boleh sampai faham ataupun ayat tu yang sukar tu. Ya, satu. Yang keduanya, kenapa Allah Taala buat macam ni? Kenapa Allah Taala lahirkan dia cacat? Kenapa Allah Taala tak lahirkan dia sempurna? Dalam Quran dasarnya juga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak disoal. Allah tidak ditanya apa yang Allah Ta'ala buat. Allah, kenapa engkau jadikan dia ni cacat? Allah tak disoal. Allah tak disoal. Amma yaf'al. Apa yang Allah Ta'ala buat, jangan soal. Kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah Ta'ala tak adil jadikan dia tak sihat? La yus'alu amma yaf'al. Itu kaedah dia, dasar. Allah Ta'ala tak disoal apa yang Allah Ta'ala buat. Wahum yus'alun. Mereka, kita ni lah. Kita ni akan ditanya. Kan? Kita akan ditanya. Kita akan ditanya, Allah, kenapa engkau jadikan dia miskin? Jangan soal kenapa Allah Ta'ala buat dia miskin. Kamu akan disoal, kamu bantu tak dia? Ya Allah, kenapa engkau jadikan dia ni lahir dalam keadaan cacat? Jangan soal. Allah tak disoal. Tapi kamu, kita semua akan disoal, apa yang kita buat nak bantu orang cacat ni? Allah Akbar. Kita akan disoal. Itu kaedah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak disoal apa yang Allah Ta'ala buat. Semua sebab itu makhluk Allah Ta'ala. Ikut suka Allah Ta'ala lah. Kan? Tapi yang akan disoal kita. Itu kita ada hikmah tu. Hikmah tu. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jangan kita menyoal Allah, jangan kita bertanya kepada Allah. Habis nak tanya siapa? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Tak ada bergurau saja tuan-tuan. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Spina Yusuf dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Boleh, silakan. Macam ni Ustaz kan? Ya. Allah tu memang maha pengasih, maha adil, maha penyayang. Dia tak akan mengingai orang manusia kan Ustaz kan? Ya.
Contohnya macam ni Ustaz kan, barang siapa yang membuat ketaatan, pastinya Allah akan turunkan rahmat baginya Ustaz kan. Dan bila siapa yang buat kemungkaran tu, Allah akan mengundang ni musibah lah Ustaz kan. Dan bagaimana Ustaz jika orang tu diuji dengan istighfar Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Supinah dari Tanjung Karang, Selangor bertanyakan tentang istidraj. Ustaz, bagaimana? Silakan. Ya, satu, bila kita buat baik, kita akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah tu lebih banyak. Bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita duduk ramai-ramai berzikir kepada Allah, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini rahmat ya, Pak Hadi pada rahmat. Satu kaum tidak berkumpul di rumah Allah, masjid, surau dan sebagainya. Tujuan mereka kumpul yatluna kitaballah, ramai-ramai baca Al-Quran. Ramai-ramai macam kita baca Quran lah, ramai-ramai ya. Wa yatadarusuna, dan mereka tadarus Al-Quran, sama ada baca ataupun tadarus. Melainkan nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke atas orang yang kumpul ramai-ramai nak baca Quran. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat. Jadi saya sebut hadis pasal rahmat. Maknanya bila kita nak dapat rahmat Allah yang banyak tu, kita buat amalan yang disebut di dalam sunnah Nabi SAW, berkumpul ramai-ramai untuk baca Al-Quran. Ini sunnah Nabi. Ya, sunnah qauliyah, sunnah perkataan ni. Kumpul ramai-ramai untuk baca Al-Quran. Jadi kita panggil lah, kawan-kawan kita kumpul ramai-ramai baca Quran dan sebagainya. Ini nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengundang murka. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebut dalam hadis ada 3 golongan yang Allah Taala tak pandang, Allah Taala tak bercakap di hari akhirat nanti kepada mereka. Allah Taala tak tengok dengan pandangan rahmat, ya. Orang yang buat jahat begini, orang buat jahat begini, buat jahat begini. Dalam hadis itu sebut Allah Taala tak pandang, yakni tak pandang dengan pandangan rahmat. Mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi soalan dia apa? Istidraj. Biasa saat pagi-pagi dah. Pagi ni dia masalah istidraj, ya. Tadi itu introduction nak bagi faham tu, ya. Susah sikit kita nak faham ni. Betul. Ya, masalah adilnya Allah Taala. Makna istidraj apa dia Allah Taala bagi satu benda yang benda tu nampak baik, nampak elok, tetapi menyebabkan orang tu makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia nampak baik, benda baik, tapi dia makin jauh daripada Allah, ya. Allah Taala bagi seseorang itu kaya. Allah Taala bagi seseorang itu kaya. Dengan sebab kayanya dia tak semayang fardu. Dengan sebab kayanya dia tak pernah singgah dah ke masjid, ya. Dulu ada juga sehari sekali, 2 kali datang masjid. Makin kaya, seminggu sekali semayang Jumaat. Makin kaya lagi, sebulan sekali semayang Jumaat. Ataupun 3 kali. Sebab hadis kata kalau 2 kali tu Allah Ta'ala cop. Kalau 2 kali turut-turut tak semayang Jumaat. Dia pandai. Pandai. Kan? Jangan 3 kali lebih. Dia makin jauh. Jadi makin kaya, makin jauh daripada masjid. Makin tak semayang. Istidraj. Istidraj, ya. Itu maksud istidraj tu. Makna ujian bagi dia lah. Ujian bagi dia, ya. Jadi kita kata kaya tu menyebabkan dia jauh. Yang miskin ni oleh kerana dia miskin, dia dekat dengan Allah. Dia datang masjid, ya. Dari satu sudut kita tengok Allah Taala tak adil dari satu sudut. Kenapa Allah bagi dia kaya? Kenapa Allah bagi dia ni miskin? Betul. Tak adil. Tapi dari sudut dia ni kaya tapi makin jauh pada Allah. Aku ni Allah bagi miskin tapi alhamdulillah boleh lagi semayang berjemaah dan sebagainya. Itu kita nampak, kan? Itu keadaan tu. Jadi istidraj ni adalah satu nikmat yang Allah Taala bagi, tapi nikmat itu menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dibicarakan dalam masalah al-karamah, dalam masalah mukjizat, dalam masalah irhas, dalam masalah sihir, dalam masalah istidraj. 5 perkara tu, ya. Karamah, mukjizat, irhas, apalagi sihir dan istidraj. 5 perkara yang
sebut dalam nak memahami istilah itu. Wallahu a'lam. Baik, jadi moga-moga kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada istidraj. Nampak macam baik tetapi menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, bila sebut juga tentang Allah Maha Adil ini, ada orang mengatakan kita ni semua dah ditetapkan sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Jadi relaxlah, dah tahu dah kita masuk syurga atau neraka. Jadi adakah bagaimana Ustaz dengan kenyataan begini? Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini satu persoalan yang berat kita nak faham ya, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan manusia aja kata Allah dah tetapkan ya, masuk syurga akan masuk neraka, tetapi ini ada dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Itu hadis mula hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia, kejadian manusia itu di dalam perutnya 40 hari bentuk air mani. Kemudian jadilah alaqah, nutfah dan sebagainya tu ya. Kemudian Allah Taala wakilkan malaikat bikatbi rizqihi, untuk malaikat tetapkan rezeki dia, wa ajalihi, ajal dia bila dia nak mati, ajal dia ya, wa amalihi, dan amalan dia ya. Yang pertama tetap dah rezeki banyak mana ya, rezeki kita ni Allah Taala dah tetapkan ni boleh makan banyak mana. Kata tak ada rezeki tu kan kadang-kadang alhamdulillah hari ni ada kenduri, contohlah ya, ada kenduri 3 kenduri nak makan kan, kenyang dah kata ni kan, balik malam ni tak payah masak dah kan. Kita pergi pukul 12, pukul 2, pukul 3.30, pukul 4 tutup dah kenduri. Makan banyak-banyak, malam tak payah makan dah kan. 3 kenduri contoh kata, sampai pukul 12, 11.30 aksiden. Allah kan, 3 kenduri tak ada tak ada rezeki. Betul. Kan? Allah Taala tetapkan hari tu tak ada rezeki kita kan ya, contoh. Itu kita nak faham tu wa ajal ya, ajal Allah Taala tetapkan orang ni mati bila dan sebagainya ya. Sebab tu kita tengok pesakit COVID, ada yang umur 82, patut dah mati ni. Tiba-tiba tengok ada umur 29 pun mati. Allah kan. Tu ajal dah sampai dah. Kan? Yalah sebab dah COVID tu kan. Wa amali, dah amal. Okey. Amalan kita baik. Yang jadi masalah ni, wa syaqiyun au sa'idun, am sa'idun au kama qala. Dan Allah Taala dah tetapkan orang ni syaqiyun, celaka. Ya. Celaka, mana ahli neraka. Au sa'idun, dan bahagia, ahli syurga. Kita dua ni sama celaka ke bahagia, Allah Taala dah tetapkan. Allah Akbar. Allah Taala dah tetapkan. Moga-moga bahagia. Moga-moga bahagia, amin. Kan? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati. Seseorang kamu buat amalan ahli syurga. Ya, buat amalan ahli syurga. Semayang, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Sehinggalah kalau kata jarak dia dengan syurga tu zira', seharta nak masuk syurga dah ni. Sikit ya. Sikit lagi dah masuk syurga ni. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ketetapan Allah mendahuluinya. Allah. Ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Maka dia pun berubah kali, lalu dia buat amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Allah. Okey, faham hadis ni ya? Allah Taala tetap seorang tu bahagia atau celaka. Dia buat amalan ahli syurga, dekat dah nak masuk syurga. Kita tengok dia, ahli syurga dah dia. Ahli syurga dah dia kan. Nak kata dia buat jahat, tak. Yalah. Nak kata dia mencuri, tak. Nak kata dia bunuh orang, berzina, tak ada apa kan. Duduk masjid 24 jam kan. Ahli syurga kita tengok, mana kawan kita ahli syurga tu. Kan? Mana mamat ahli syurga tu. Makna kita pun dah panggil dia ahli syurga dah. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Kitab, ketetapan Allah tu mendahului dia, dia tukar amalan dia jadi ahli neraka. Allah. Begitu juga seorang tu buat amalan ahli neraka. Amalan ni kan jahat. Jahat. Kita pun tengok, aku tak tahulah kamu ni din. Neraka mana Allah Ta'ala ni. Yang penting confirm neraka. Cuma aku tak tahu neraka mana. Tengok kawan kita punya jahat ni. Kan? Kita tak tahu kan? Tapi fayasbiqu alaihil kitab, mendahului kitab. Lalu dia melakukan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Jadi hadis ni kontra.
Baik, kita nak tahu lebih lanjut tentang hadis ini. Cuma kita nak berehat seketika, Ustaz. Boleh? Kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Banyak yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, tinggal kita nak amalkan dan kita nak kongsikan. Yang menonton melalui Facebook, kalau boleh kita tulislah balik apa yang Ustaz kongsikan di ruangan komen. Jadi orang yang baru join bersama dengan kita dapat, oh inilah yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita raikan soalan di Facebook, mungkin Ustaz nak sambung sedikit tentang hadis tadi, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi hadis tadi ini penting untuk kita faham ya. Sebab dasarnya, prinsipnya, konsepnya Allah Ta'ala ni adil, maha adil. Ya, Allah Ta'ala ni maha adil. Tiba-tiba bila kita baca dalam hadis ni masyhur ya. Kalau orang mengaji hadis 40 tu dia akan jumpa hadis yang keempat. Ya, maknanya hadis 40 Imam Nawawi ni famous lah, ya, famous ya. Banyak surau-surau masjid mengajar hadis 40. Ya. Jadi sekarang hadis ni kontra dengan adilnya Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dah tetapkan ya, rezeki dia banyak mana. Tak adil lah Allah Ta'ala. Dah kita kenapa kita nak usaha lagi? Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki. Betul. Kan? Allah Ta'ala tetapkan ajal. Berapa kita nak usaha? Jaga penyakit, makannya. Kalau Allah Ta'ala takdir mati umur 40, mati juga. Kan? Betul. Jaga macam mana? Rugilah. Baik makan sungguh-sungguh. Kan? Betul juga. Kan? Kan? Ini kontra hadis ini dengan adilnya Allah Ta'ala. Ya? Kemudian amalan. Amalan baik. Allah Ta'ala dah tetapkan. Kenapa kita nak usaha? Nak jadi baik. Kan? Kemudian Allah Ta'ala dah tetapkan ahli syurga di neraka. Sini tuan-tuan. Saya cuba mungkin tak apa nak boleh menjawab sebab ini payah kita nak faham ni ya. Allah Ta'ala bersifat alim, ilmu. Ya, ini kata Allah Ta'ala tetapkan ni mana segala-galanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tu adil. Ya, Allah Ta'ala tu adil. Ya. Dan kita tidak tahu. Asas pertama, kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Betul. Kan? Kan? Jadi, macam mana kita nak menuduh Allah Ta'ala zalim? Betul. Kan? Allah kita tidak tahu. Ma lahum bihi min'. Tidak ada bagi mereka dunia ilmu. Kita nak kata Allah Ta'ala tak adil. Entah-entah Allah takdir kamu jadi billionaire kah? Allah. Kan? Kamu nak kata Allah Ta'ala tak adil? Betul. Kan? Kita tak tahu. Bila kita tahu, kita tak boleh tuduh Allah Ta'ala. Kan? Jadi ini seorang ulama dia buat contoh begini. Dia nak kata faham ya, nak pergi faham ni. Bagaimana nak faham adilnya Allah Ta'ala tapi Allah Ta'ala dah tetapkan. Betul. Jadi faham gini. Ini kata ilmu Allah Ta'ala ya. Seorang guru mengajar dalam kelas. Ada 30 orang pelajar. Baik. Daripada bulan 1 dia mengajar. Setiap bulan ada exam, ada ujian. Dia tengok markah budak ni gini. Kan? Dan biasanya guru dia tahu budak mana boleh dapat A, budak mana dapat nombor 1, budak mana dapat nombor 2. Betul. Kan? Bila SPM, kan, sekolah dah letak harapan dah. Ini pelajar kita akan dapat pelajar cemerlang. Betul. Macam mana sekolah tahu? Macam mana guru tahu? Dah ada target, Ustaz kan? Dah ada target dah. 20 orang Kan? kan? Tiba-tiba dapat betul budak ni pelajar cemerlang SPM. Betul. Kan? Budak ni dapat nombor 1. Cikgu bulan 4 tu dia duduk tengok dah ni dapat nombor 1 ni hujung tahun ni. Bulan 11 Pak dapat nombor 1 budak ni. Cikgu ni adil ke zalim? Betul. Dia tahu. Ya. Dia tahu sebab apa? Dia tengok budak ni usaha, dia tengok budak ni datang kelas kan. Bukan cikgu tu ubah keputusan bulan 11 ni kita bagi dia dapat nombor 1. Kan? Cikgu tu adil. Guru tu adil. Cuma dia boleh agak dah. Boleh agak. Jadi kalaulah manusia sendiri
peringkat kita manusia ni kita boleh agak ni, budak ni dapat nombor 1 ni. Ni, nak betul. periksa lagi 5 bulan lagi. Kita boleh agak dah. Ilmu manusia, bagaimana tuan-tuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ustaz. Jelas. Ilmu Allah Taala. Jadi Allah Taala tahu segala-galanya. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi sebab itu kita jangan petikai ilmu Allah Taala, kehendak Allah Taala. Hadis ni kita beriman tentang keluasan ilmu Allah Taala. Allah Taala menetapkan sesuatu perkara. Tapi kita kena usaha. Betul. Betul lah, hari kita katakan tak payahlah kita beramal kalau dah confirm neraka. Persoalannya, kau tahu mana kau masuk neraka? Sebab itu kita kena usaha untuk kita berjaya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tadi Ustaz bila sebut juga persoalan tentang kenapa kena beramal, kenapa kena begitu begini kalau dia tetapkan syurga dan neraka. Mungkin soalan ini kita boleh kaitkan, kita boleh samakan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tayinlah Ustaz. Waalaikumsalam. Kata-kata jika Allah berkehendak seseorang itu kepada kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan. Bolehkan dikaitkan dengan adilkah Allah? Adilkah Allah dalam memberi petunjuk dan hidayah? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat. Semalam baru jumpa di live. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Perkataan ya, kalau Allah menghendaki kebaikan, apa Allah bagi, faman yuridillahu bi khairin, apa-apa yang Allah Taala kehendaki, ya. Ini pun maknanya kalau Allah Taala kehendak baik, Allah bagi baik. Kalau Allah Taala kehendak tak baik, Allah Taala bagi tidak baik. Itu satu sudut betul. Satu sudut betul. Satu sudut tuan-tuan betul. Kita nak faham masalah. Kalau Allah Ta'ala kehendak baik, dia ni jadi baik, jadi orang soleh, Allah Ta'ala akan jadikan dia orang soleh. Kalau Allah Ta'ala kehendak dia ni jadi jahat, ya, Allah Ta'ala akan jadikan dia jahat. Betul satu sudut. Sini saya nak bawa ayat yang lebih jelas lagi. Ayat yang lebih jelas lagi. Kena rujuk kitab tuan-tuan, payah masalah nak faham ni. Berkerut Ustaz nak jawab. Sebab kita nak bercakap pasal Allah Ta'ala ni. Iaitu ayat, kita nak faham ayat Quran, kita nak faham hadis, kita nak kena faham secara keseluruhan. Betul. Ya, kita tak boleh ambil sebahagian-sebahagian. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Maksud Allah Ta'ala sesatkan seseorang. Yudhillullahu man yasha. Allah Ta'ala sesat sesiapa yang Allah kehendaki. Allah sesat sesiapa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Iaitu manusia itu memilih kesesatan, lalu Allah Ta'ala memperakuinya. Dia sendiri, dia buat keputusan, dia pilih. Misal kita lah ada 2 air kan. Ada air susu, air arak. Kita diberi pilihan. Tengok nak minum susu kan, nak minum arak. Dalam hati ni kalau aku minum susu, apa aku? Otak duk sel-sel otak duk bubur ni, hati duk fikir. Kalau aku minum arak kan, aku pun tak minum arak lagi ni, apa salahnya? Cuba sekali. Bukannya nak mabuk kan. Lepas tu aku pula kan ada orang lain ni dalam rumah aku kan. Minumlah kot. Kita pun ambil arak minum. Kita memilih. Kita memilih nak buat benda jahat, Allah Ta'ala akuilah. Faham. Perbuatan jahat tu Allah Ta'ala buat, tapi kita yang memilih. Kita memilih. Proses-proses tu kita buat. Maka sinilah kita nak faham ayat Quran. Misalnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka apabila mereka zaghu, mereka berpaling, mereka buat tak betul. Mereka buat tak betul dulu. Azaghallah, Allah Ta'ala palingkan hati mereka. Allah buat, Allah akui apa yang mereka pilih. Misalnya Allah Ta'ala sebut, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menyalahi Rasulullah selepas datang kebenaran, dia nampak dah ajaran Nabi begini-begini, dia nak lawan Rasulullah, dia tak mau ikut Rasulullah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut jalan orang tak beriman, tak mau ikut jalan sahabat, para tabi'in, para ulama. Nuwallihi ma tawalla, nuwallihi ma tawalla,
kami ni Allah, kami palingkan. Sekadar mana mereka berpaling. Tuan-tuan, cara mudahlah, nuwallihi itu fi'il mudhari'. Present tense. Tawalla fi'il madhi, past tense. Maknanya orang ni dia buat dulu. Dia berpaling dulu. Dia berpaling, Allah akan palingkan dia. Allah akan palingkan dia. Mana? Kita sendiri pilih. Aku tak puas hati dengan ajaran Rasulullah, tak puas hati dengan perintah Allah Ta'ala. Kita sendiri pilih. Nak lawan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akui. Faham. Itu maksud Allah Ta'ala sesat sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya proses tu datang daripada kita, tapi perbuatan itu Allah Ta'ala jadikan. Subhanallah. Ini beza kita, tuan-tuan, kalau kita boleh sebut, beza kita dengan Jabariyah, beza kita dengan Mu'tazilah. Jabariyah kata apa? Jabariyah kata kita tak ada usaha apa langsung. Semua kita dipaksa. Jabariyah. Qadariyah kata, Mu'tazilah kata, kita yang buat perbuatan kita. Ahli sunnah dia tengah-tengah. Allah Ta'ala menjadikan perbuatan, tapi kita ada usaha. Betul. Kita ada ikhtiar. Wallahu'alam. Betul. Sangat jelas. Tengok Ustaz sampai buka kitab nak bagi kita ni senang faham dan jelas apakah yang diajukan oleh sahabat kita tadi. Saya agak tertarik dengan soalan oleh sahabat kita di Facebook. Rahizah bertanya, Assalamualaikum Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir, Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kita mengetahui dan memahami keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang meninggal sejak ribuan tahun yang lalu dan mendapat seksa kubur dibandingkan dengan orang yang meninggal mendekati hari kiamat dan waktu mendapat seksa kuburnya adalah lebih singkat. Begitulah sebab panjang banyak sangat tanda soalnya. Saya cuba menghayatilah dari cenor faham. Terima kasih kepada Rahizah atas soalan. Soalan dia Qabil tu. Qabil tu bunuh Habil. Qabil bunuh Habil. Qabil anak Nabi Adam lah. Qabil bunuh. Jadi Qabil tu dah buat salah. Jadi Qabil sekarang ni adakah disiksa di dalam kubur? Dah berapa ribu tahun dengan kita. Betul. Kan? Katalah akhir zaman nanti bila wallahu alam kita pun tak tahu. Kan? Mati. Tiba-tiba esok kiamat lah. Oh, sekejap je duduk dalam kubur. Seronok tu. Kan? Qabil tu kesian. Dah berapa ribu tahun dalam kubur. Bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat. Situ persoalannya macam mana Allah Ta'ala ni adil Kenapa biar lama sangat kawan tu dalam kubur kan? Kena seksa dalam kubur. Yang ni mati sekejap kiamat dah. Allah tuan-tuan ya. Ini alam ghaib tuan-tuan. Betul. Ya. Bila masuk alam ghaib kita tak boleh nak ni dah. Ya. Sebab ni soalan kubur ni. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Allah Akbar. Kubur tu rumah yang pertama daripada rumah akhirat. Jadi bila kata akhirat ni alam ghaib. Sam'iyat kita dengar dalam hadis Nabi kata ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kan? Dia soalan tadi azab. Gitu ya, nikmat orang dapat nikmat kubur. Lama dah Nabi Adam mati. Apa? Kan? Kita yang katalah kita baik kan. Mati baru dapat nikmat kiamat dah. Asyik kata aku baru nak sedap dalam kubur. Baru nak senikmat dah. Baru nak senikmat dah. Tak ni tuan-tuan gurau-gurau Ni alam ghaib. Alam ghaib kita jangan ni. Dia yang sebenar nanti tu. Betul. Di akhirat tu. Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala adil tu nampak, jelas nampak. Ya, di akhirat bila hisab nanti tu. Sebab tu persoalan tadi timbul, Allah Ta'ala ni tak adil. Kubur dah kena azab, kena dapat nikmat. Itu nampak. Sebab itu ada golongan Mu'tazilah dia tolak nikmat kubur, azab kubur. Pasal dia kata tak adil lah Allah Ta'ala. Itu penggunaan akal. Kan? Kita dalam bab ni kita sam'iyat dengar. Dalam Quran kata, hadis kata, kita beriman. Kita tak boleh nak hurai lebih mendalam dah, kita tak tahu. Ya? Itu konsep dia. Tapi di akhirat Allah Ta'ala jelas kita mutlak keadilan Allah Ta'ala tu nampak. Sebab itu dalam kitab, dalam Quran dikata wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina minhu. Kitab dibentangkan, suratan amalan ni dibentangkan, ya. Fataral mujrimina mushfiqin, kamu ketika tu melihat orang buat salah dia rasa bimbang, rasa takut, ya. Bimbang. Wa yaqulun, mereka akan kata ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada.
Dan mereka kata apa ni kitab ni semua ada ni. La yuras kecil besar semua ditulis ni. Kan kita makan rasuah 10 juta ada. Kita makan riba 10 ringgit. Allah 10 ringgit pun ada. Makan rasuah 10 ringgit ada. Takkan 10 ringgit nak kira kot kan. Betul. Ya, saghiratan kecil ke besar ke. Kita mengumpat orang dosa. Kawan tu okey je. Mana kita tahu dia okey. Depan kita dia okey. Balik tu dia duk susah hati. Kenapa lah kawan aku mengumpat aku kan. Semua ada dalam tu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada. Dosa besar, dosa kecil, semua ada. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka, manusia tu akan dapati apa yang mereka buat ada depan, dibentangkan. Kan? Allah Ta'ala tak masukkan kita dalam neraka gitu-gitu. Allah Ta'ala test dulu. Hisab dulu. Ni kata keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Faham? Kan? Allah Ta'ala tengok, betul tak soal jawab. Kenapa kamu buat begini? Boleh jawablah dia. Kan? Allah Ta'ala tahu dah. Jawablah dia apa. Itu nak menunjukkan keadilan Allah. Kan? Mahkamah sekarang hakim tak tahu lagi siapa salah siapa betul. Kan? Itu pun dia nak bersikap adil, hakim dia tengok peguam bela pendakwa dia. Allah Ta'ala dah tahu pun tak apa, kita buat proses macam biasa. Adilnya Allah Ta'ala. Kata-kata wala yazlimu rabbuka ada. Allah Ta'ala tak zalim siapa-siapa pun. Jadi soalan kubur itu wallahu alam. Wallahu alam, kita beriman sajalah. Betul. Sebab akhirat dengan dunia berbeza Ustaz berbeza sangat-sangat. Tadi kita ada sebut tentang rezeki kepada orang kaya, rezeki kepada orang miskin. Adakah Allah Ustaz, orang beriman diberikan rezeki, orang tidak beriman pun diberikan rezeki? Bagaimana Ustaz? Adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Allah Ta'ala bagi peluang sama rata. Peluang sama rata. Nikmat dapat semua. Beriman pun dapat rezeki, yang tak beriman pun semua dapat rezeki, yang beriman pun sihat, yang tak beriman pun sihat. Allah Ta'ala bagi peluang. Kerana apa? Kerana ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Tempat ujian. Allah Ta'ala nak bagi peluang. Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita untuk kita buat keputusan, untuk kita mencari jalan yang terbaik, nak beriman kepada Allah ataupun tidak mau beriman. Semua ni ujian, semua ni ujian, jadi Allah jadikan kita, kemudian kita tak beriman. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak adil lah. Kan? Allah bagi proses macam biasa. Cuma Allah Ta'ala nak uji kamu beriman ataupun tidak, patuh ataupun tidak. Wallahu a'lam. Baik, makna hari ini kita tengoklah walaupun Allah berikan rezeki kepada kita semua orang beriman maupun tidak beriman, tetapi Allah tengok adakah dengan Allah berikan kita nikmat, kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai orang yang diberikan nikmat tetapi lupa, orang kata lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Ustaz tadilah, istidraj. Banyak nampak macam baik, kaya, bahagia, tetapi lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita. InsyaAllah sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama kami di siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan mungkin bagi anda yang baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang Allah Maha Adil bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang Allah Maha Adil. Dan bagi mereka yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah butang like, mungkin boleh tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan tekan butang kongsi, insya-Allah. Baiklah, kita ada soalan seterusnya.
Baizura Mazlan bertanya di Facebook, Assalamualaikum da'i, ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Jika di dunia ini kita dituduh melakukan sesuatu yang kita tak lakukan, lalu kita mendapat hukuman atas dosa orang lain, bagaimanakah kita nak terus bersabar dan pujuk hati dengan mengatakan Allah Maha Adil, lambat laun kebenaran akan terbukti juga akhirnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Baizura Mazlan atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Da'i Hakim, muslimin muslimat, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Konsep dia iaitu Allah Subhanahu wa taala tu adil, maha adil, la syakka fihi, tidak ada syak padanya, ya. Cuma masalah sudut pandang kita itu. Sebab itu kita kena ada keimanan kepada qada dan qadar, ya. Keimanan kepada qada dan qadar, ya. Tetapi kita tidak tahu tentang qada dan qadar ini. Maksud saya ialah kita tak tahu secara khusus apakah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kita tidak tahu secara khusus apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Tetapi bila sesuatu itu berlaku, ketika itu kita tahu inilah ketetapan Allah kepada kita. Misalnya soalan tadi, kita tak buat satu benda yang salah, ya. Kemudian kita dihukum atas kesalahan orang lain, ya. Mungkinlah, ya. Katalah peristiwa kita katalah ambil barang orang, ya, ambil barang orang, ya. Kita tak ambil barang orang, kita tak ambil barang orang, contoh kita tak ambil barang orang, dan tiba-tiba barang yang dicuri itu ada dalam loker kita, ya. Kata duduk asrama kan, loker kita pula jenis tak kunci, kan. Siapa pun boleh ambil, siapa boleh tak barang, kan. Orang lain kunci, kan. Jadi tiba barang hilang, report barang hilang, okey, buat pemeriksaan asrama, jumpa barang, orang tuduh kita dihukum, kan. Ketika itu, saya tak curi benda ni, saya tak ambil barang dia, kenapa saya pula dihukum? Ada orang lain ambil, kan. Kita nak buktikan tak boleh. Betul. Ketika itu kita tahu ini adalah ketetapan Allah kepada saya. Kita sabarlah. Kita sabarlah. Ya. Tetapi pada masa yang sama, bila kita sabar tu kita tak putus asa, kerana kita beriman kepada qada dan qadar. Tetapi pada masa akan datang kita kena mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu loker kita kena kunci. Betul. Ya. Kita jangan berada seorang-seorang dalam bilik itu, kan mungkin ada peraturan tak boleh berada seorang-seorang. Bila hilang barang nanti kita akan itu, kita jaga tu, ya. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita ni lari daripada qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Sebab kita tak tahu mana satu ketetapan Allah kepada kita, kita lari, ya. Jadi kita jangan persoal keadilan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah ni pasti adil, Allah Maha Adil. Cuma itu takdir Allah Taala yang kena kepada kita, kita dihukum atas sesuatu yang kita tidak lakukan. Tetap kebenaran akan zahir. Mungkin zahir di dunia, mungkin zahir di akhirat, confirm lah, pasti zahir kebenaran. Tapi di dunia ni mungkin Allah zahirkan, mungkin Allah tak zahirkan lagi. Ya, betul. Tapi di akhirat pasti. Wallahu a'lam. Baik, jadi jangan risau jikalau kita ditindas, jikalau kita dianiaya, kerana sudah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah saya sihat, Da'i dan Doktor sihat, ya. Jadi soalan saya begini, ya. Bila kita ni kehidupan di dunia ni Doktor, ya, kadang-kadang bila Tuhan uji dengan kesenangan, kemewahan, Alhamdulillah, mulut kita mengata Alhamdulillah dan berfikiran kata Allah Maha Adil. Tapi sebaliknya kalau kita ditimpa musibah Doktor,
Contoh kehilangan anak yang tersayang. Kita kata kenapalah hai Tuhan ambil anak aku. Orang lain banyak lagi, ramai lagi anak, kenapa tak diambil? Anak aku adalah seorang tu dia. Jadi diambilnya pula. Yang ini yang jadi masalah. Tuhan tak adil ke? Tuhan benci ke aku ke? Aku dah lah ada anak seorang tapi diambil pula. Jadi boleh ke kita bersikap macam ini, doktor? Apa pandangan ustaz dan apa Islam sendirilah? Apabila kita ditimpa diberi ujian yang senang, kita kata dia adil, tapi bila kita kena musibah, kita kata Allah tak adil kepada kita. Itu je soalan saya, doktor dan dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi tu. Lambat benar nak bagi pantulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang atas soalan betul ya. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang begitu juga. Bila diberikan nikmat, Allah memang adil, tapi bila diberikan ujian, ini tak adil. Bagaimana Ustaz? Baik. Kita boleh kata tak adil sesama kita, ya. Kalau kita nak tuduh pembahagian ni tak adil sesama kita, bolehlah. Tapi kalau kita lancang mulut kita, ya, menyatakan Allah tidak adil, ini bahaya, ya. Kerana Allah Ta'ala bersikap adil, bersifat adil, dan Allah Ta'ala tidak pernah zalim sama sekali, ya. Jadi balik kepada soalan Allah bagi kita anak, nikmat anak, alhamdulillah, ya. Bila Allah Taala tarik anak kita, matikan anak kita, kenapa Allah Taala ambil anak aku pun seorang tu je, Allah Taala tak adil, itu jangan, ya, jangan pertikaikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya benda itu disebut di dalam Al-Quran sebagai ujian, ya. Kerana Allah Taala menyatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji kamu, kami akan uji kamu wahai manusia, bisyai'in dengan sesuatu. Minal khauf daripada rasa takut. Wal ju' daripada rasa lapar. Ni kita rasa takut ni nak keluar dari rumah ni Covid. Ju' khauf rasa takut. Ju' rasa lapar, bila tak boleh bergerak, ekonomi kurang, rasa lapar sebagai contoh. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari sudut harta. Wal anfus, kekurangan dari sudut jiwa. Wa thamarat, buah, kekurangan dari sudut jiwa. Mati anak, kematian anak, ya. Allah Ta'ala kata wala nabluwannakum, Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala kurangkan anak, matikan seseorang tu, Allah Ta'ala uji. Jadi kita kena pandang dari situ, ini ujian daripada Allah. Jangan pandang Allah Ta'ala tak adil. Kerana Allah kata wala nablu, Allah Ta'ala akan uji kamu. Jadi bila kita pandang dari situ ujian, Allah Ta'ala kata jawapan dia, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Allah Akbar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bila ditimpa musibah hilang anak, mati anak, hilang harta, hilang apa, dia boleh kata, bukan sekadar kata tu sebenarnya, itu sebagai penzahiran kepada sabarnya. Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia boleh kata inna lillahi wa inna, maknanya hati dia boleh terima sungguh. Ya. Boleh bila sabar macam tu, boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang dapat rahmat daripada Allah, itulah yang dapat petunjuk. Jadi jangan petikai keadilan Allah, tapi pandang ini ujian daripada Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kalau boleh hari ini apabila kita mendapat nikmat, kita berkata alhamdulillah, dan jikalau kita ditimpa dengan musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya-Allah. Baiklah, kepada keluarga besar dan anak ustaz, kita nak berehat sekali lagi, insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Soalan ni Kevin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tengok kan, duduk dalam majlis ilmu ni rasa sekejap je, padahal kita dah sejam lebih ni bersiaran, dan sekarang kita berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan lupa untuk belanja butang like, mungkin boleh tulis balik di ruang komen apa yang telah Ustaz kongsikan, dan tekan butang share.
sharing is caring. Bukan garing gitu, bergurau saja. Baiklah, kita ada soalan seterusnya. Soalan dari Siti Nurbayah. Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, siang dan malam, hidup dan mati, lelaki dan perempuan. Selain dari contoh itu, bolehkah Ustaz huraikan contoh-contoh tidak umum yang lain untuk menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Nurbayah atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ia contoh ya. Contoh maknanya bila ada perbezaan itu dia memberikan kebaikan kepada kita, ya. Memberikan kebaikan kita itu menunjukkan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila ada siang, ada malam, ya. Bayangkan kalau tak ada siang. Ya, tak ada siang, malam je. Kita pun penat, ya. Penat, ya. Ya. Bila siang saja, malam tak ada. Bila kita nak balik kerja ni, bila kita nak berehat, ya. Kita segar, kita letih, ya. Bila kita segar, kita boleh buat kerja sampai satu masa kita letih, kita nak rehat. Dia itu rahmat, ya. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau Allah Taala kan jadi malam saja, mata kita lena saja, buat apa kita nak hidup? Kan? Allah Taala jadikan kita dia kerja makannya, makan. Ish, bila kita nak buat kerja? Betul. Kan? Jadi Allah jadikan kita makan sikit, rehat, nanti 3 jam, 4 jam, 5 jam pula kita rasa lapar, kita makan pula. Panjang. Itu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu contohlah, contoh, ya. Bila ada lawan-lawan ni, ya. Lawan-lawan ni kita akan nampak kebaikan, dan kebaikan itu adalah penzahiran daripada adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Betul. Kalau kita tengok apa yang ada pada hari ini, apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, ada hikmahnya, Ustaz, ya? Ada hikmah. Sebab itulah kita kena pandang dari sudut hikmah. Kenapakah Allah tidak beri kita yang ini, Allah bagi kita yang itu? Sebab mungkin itu yang lebih kita perlukan berbanding yang kita nakkan sebelum ini. Baiklah, ada satu soalan yang menarik untuk kita kongsikan daripada sahabat kita Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Allah Maha Adil. Bagaimana Allah membahagi keadilan kepada makhluknya dalam menangani ujian COVID-19? Mohon pencerahan Ustaz supaya tahu dan tidak keliru. Terima kasih kepada Al-Ali atas soalan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, ya. Telah tetapkan sesuatu perkara, ya. Dan ya, secara umum kita kata penyakit ni al-ba'sa wad-dharra, ya, ba'sa wad-dharra. Maknanya penyakit-penyakit ni masuk dalam benda-benda yang kita tidak suka, ya, benda yang menyukarkan kehidupan kita, ya. Ya, satu sudut dia sebagai ujian bagi kita, ya. Itu secara umum, ya. Kemudian orang yang secara khusus terkena, itu ujian juga bagi dia, ya. Untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Taala kenakan ujian, sama ada ujian itu umum, menyeluruh semua sekali, ataupun ujian itu khusus, ya, ia sebagai satu perikatan, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita tadarru', tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi. Apabila manusia itu, ya, lupa apa yang diperingatkan. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mungkinlah ada kesalahan kita, wallahu alam. Mungkin Allah Ta'ala nak zahirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kamu hebat sangat dalam bidang perubatan dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi sikit kecil tu je, kan, kan. Berdehem sikit je, tak berani dah, takut dah, kan. Kan, Allahu Akbar. Dan kalau kamu hebat sangat, apa masalahnya, kan? Berdehem, bila orang ludah kat kamu pun ada COVID, apa masalahnya? Kalau kamu kuat sangat, tak berani. Kan? Maknanya lemahnya kita, dhaifnya kita ni, kan? Kita kena ambil peringatan tu, lemahnya kita. Dah kalau kita ni lemah, kenapa kita nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita nak lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dia tu kita nak kena tu, ya.
supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarra'u, ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu satu sudut. Satu sudut yang lain kita carilah jalan macam mana nak lawan dia, macam mana nak selesaikan masalah tu. Ikhtiar tu terserah kepada kebijaksanaan kita. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Carilah, kan? Kalau nak buat pertanian banyak cara, perubatan pun banyak cara, tak boleh cara ni, cara tu, cara macam-macam, ya. Itu makna ikhtiar tu serah kepada kita, ya. Nabi tak pernah ajar kalau COVID kamu kena buat begini, Nabi tak ajar. Kamu lebih tahu. Betul. Tapi kamu mesti tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu. Saya setuju dengan Ustaz kata. Hari ni Ustaz, kalau orang berdehem, kita jeling Ustaz, kan? Member sebelah berdehem, jeling kita. Kau boleh berdehem depan aku. Kan? Sebab apa? Takut dengan COVID-19. Baiklah, kita ada soalan seterusnya. Zaliha Haji Muhammad Noor. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah akibatnya jika Allah tidak bersikap adil terhadap kita? Yang kedua, apakah kesan dari bersikap adil? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Kampung Setanggi, Johor Bahru. Terima kasih kepada Puan Zaliha atas soalan. Silakan Ustaz. Kalau Allah tak bersikap adil, ya, kita bayang beginilah, kalau kita tak adil kepada orang, apa berlaku? Akan berlaku kezaliman, akan berlaku huru-hara, akan berlaku kekacauan dan sebagainya. Itu kalau manusia zalim kepada orang, manusia tidak adil. Kalau kita boleh bayangkan Allah tidak adil, kan, lagilah besar huru-haranya, ya. Jadi itu andaian, soalan tadi andaian, ya, apa akibat? Akibat dia sangat besar. Tetapi Allah tu maha adil. Betul. Ya. Dan adilnya Allah Subhanahu wa taala ini kita nampak ekologi sistem tu hidup dengan baik. Betul. Kita nampak kucing main tikui, kan. Kucing dia tak makan tikus tu tak. Dia main dulu, main kan. Kesian tikus tu zalim. Kenapa Allah Taala jadikan tikus tu makanan kucing? Kan? Zalim Allah Taala. Kan? Itu ekologi dia. Betul. Ekologi dia, kan. Kalau tikus tak ada, betul. Kalau kucing tak ada, betul. Susah juga hidup kita, kan. Marah kita juga tikus, kan. Marah kita tikus, kan. Adanya kucing, kan. Betul. Kan? Kucing pula berak. Ya, give and take lah. Ya, betul. Kamu nak manfaat kucing, tangguhlah akibat dia. Kan, give and take lah, kan. Itu ekologi dia tu. Ya, jadi ini nampak penzahiran, ya. Cicak. Ya. Cicak dia tak terbang. Cicak dia tak terbang. Tapi makanan cicak adalah benda-benda yang terbang. Betul. Tak adil Allah Ta'ala ni. Patutnya cicak pun boleh terbang. Barulah senang dia nak cari makanan yang terbang, kan. Betul. Tapi dia duduk kat dinding. Macam mana cicak ni nak makan? Dia tak makan semut tak? Dia makan hak terbang tu. Macam mana dia nak terbang, kan, benda tu, kan? Allah Ta'ala jadikan lidah dia, kan. Allah Akbar. Adilnya Allah Ta'ala, kan. Ulat dalam batu. Macam mana ulat ni makan? Adilnya Allah Ta'ala. Allahu'alam. Baik Ustaz, itu tentang akibat Ustaz. Jadi bagaimana kesan Ustaz? Kesan jikalau kesan Allah Taala adil, mana kita nampak ekologi yang harmoni, teratur, yang teratur, dan sebagainya. Ini sedikit saja, sedikit daripada adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Subhanallah, kalau kita perhatikan Ustaz, ya, perhatikan tentang apa yang terjadi di dunia ini pun menunjukkan yang Allah itu maha adil. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di boleh kita tengok syariat Allah Taala ni pun, ini pun penzahiran daripada adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut sentuh awal tadi semayang, mana segala hukum hakam Allah Taala tu, ya. Allah Taala tetapkan qisas adil, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain. Allah Taala tetapkan, ya, walaupun itu sebut Taurat, ya, tapi sama dengan kita lah. Ya, jiwa dengan jiwa adil, ain dengan ain, mata dengan mata, ya. Tapi faman tasaddaqa bi fa huwa kaffa. Siapa yang sedekah dengan dia tak mau ambil tindakan, itu kifarat bagi dia. Ini penzahiran daripada adilnya Allah Taala tercerna nampak dalam hukum hakam, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala haramkan riba, Allah Taala halalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dengan jual beli itu macam-macam kita boleh buat. Riba tu sikit je, itu pun mudarat, Allah haramkan. Betul. Ini adil. Kalau Allah Taala tak adil, riba tu halal. Riba tu halal, berlaku penindasan dan sebagainya. Tapi Allah tu adil, Allah haramkan
riba. Subhanallah. Itu kita nampak ya syariat Islam itu sempurna, dan kita akan nampak keadilan Allah Ta'ala dalam ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah subhanallah. Kalau tengok macam tadi Ustaz kata syariat, tengok kejadian yang berlaku di dunia ini pun kita sudah merasakan Allah itu Maha Adil. InsyaAllah kita sudah berada di penghujung rancangan Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan ringkas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita pegang kepada konsep ya, prinsip Allah Ta'ala Maha Adil, dan jangan sesekali kita mempertikaikan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Begitu juga kadang-kadang kita lihat orang tu zalim, kenapa Allah Ta'ala tak balas di dunia ni dan sebagainya. Ini juga keadilan Allah. Allah Ta'ala tangguh sampai di akhirat. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah Ta'ala, Tuhan kamu itu Maha Pengampun, mempunyai rahmat. Lau yu'akhidhukuhum bima kasabu la ajjala lahumul adab bal lahum mau'idun. Kalaulah Allah Ta'ala ambil kira apa yang mereka semua buat, buat je terus balas, buat je terus balas, la ajjala lahumul adab, nescaya Allah segerakan adab. Bal lahum mau'idun, bagi mereka ada masa nanti. Adilnya Allah Ta'ala tangguhkan dulu. Buatlah, buat jahat ke buat baik, buatlah. Buat jahat pun Allah Ta'ala biarkan dulu. Kita nampak kenapa Allah Ta'ala tak hukum dia? Allah Ta'ala adil. Bal lahum mau'idun, ada tempoh masa nanti tu. Bagi peluang dulu, bagi peluang. Ya, ambillah tindakan di dunia. Tapi hukum akhirat, di akhirat nanti Allah Ta'ala yang akan start. Ya? Jadi kita nak pegang Allah Maha Adil, Allah bersifat-sifat adil, kita menghayati sifat adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita juga kena adil sesama manusia, adil kepada diri kita, dan kita melihat sesuatu itu, apa yang berlaku itu dari kacamata hikmah, dari kacamata ujian. Jangan sentuh keadilan Allah, jangan sentuh langsung. Allah jangan sentuh. Jangan sentuh. Kita lihat hikmah, kita lihat kebaikan, kita lihat apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada sesuatu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulan dan sedikit doa sebagai penutup program pada malam pagi ini. Maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahilah ke atas kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Limpahilah ke atas kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala wabak penyakit dengan rahmat-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda, jangan lupa untuk teruskan menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita iaitu Da'i Azrin dan panelnya Ustaz Firdaus Subhi. Topik ibadah sebahagian daripada iman, bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, semanis-manis buah rambutan, manis lagi buah tembikai. Allah adil lagi Rahman buat manusia yang lalai. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.